malaikat raqib dan atid. Raqib yang mencatat amal baik, malaikat atid yang mencatat amal jahat. Malaikat yang mencatat amal baik dengan amal jahat ni tuan-tuan, malaikat yang mencatat amal baik dia mendahului malaikat yang mencatat amal buruk. Cuba perhatikan perkara ni. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila mana kita berbuat satu benda yang baik, bahkan ketika kita berniat untuk buat satu perkara yang baik, waktu itu juga on the spot malaikat raqib tuliskan amal baik kita. Rahmat Allah Ta'ala. Tapi bila satu orang berbuat perkara maksiat, dia kalau berniat nak buat maksiat, malaikat atid belum tulis lagi, tapi raqib baru berniat nak buat baik dah tulis dah. Sebab tu dikatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalan, sebab dia baru berniat dah dapat dah amalan. So malaikat raqib ni sentiasa mendahului atid. Dan malaikat atid, ketika satu orang berbuat satu perkara yang tak baik, disebutkan dalam satu riwayat, sebelum dicatatkan amal buruknya, dia akan beri masa dulu sekejap. Daripada mencatat, dia akan berikan gap sekejap. Ini rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya kalaulah orang tadi terbuat satu perkara yang tak baik, on the spot dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka malaikat atid tidak akan tuliskan dia punya kejahatan tu. So rahmat Allah Subhanahu wa taala, malaikat atid dia ada tunggu sekejap daripada menulis, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya malaikat Malik dan juga malaikat Ar-Ridwan, iaitu malaikat yang menjaga pintu neraka, malaikat Malik, dan juga malaikat yang menjaga pintu syurga, malaikat Ridwan. Malaikat Malik yang menjaga 7 pintu neraka. Ketujuh pintu neraka ini dijaga oleh malaikat Malik, iaitu neraka yang namanya Jahannam, Lagha, Al-Hutamah, As-Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah, dan bersama dengan mereka juga ada malaikatuz Zabaniyah. Jumlah mereka adalah 19 malaikat. Jadi malaikat Malik ni satu, kemudian dia ada pembantu yang dipanggil sebagai malaikat Az-Zabaniyah. Zabaniyah ni adalah penjaga-penjaga yang berkhidmat kepada malaikat Malik. Dia punya ahli jawatan kuasa dia. Dia punya khadam dia. Malik ketua, ada dia punya khadam dia, ada 19 malaikat dipanggil malaikatuz Zabaniyah yang akan membantu kerja-kerja malaikat Malik. Dan malaikat Ridwan, iaitu malaikat yang menjaga pintu syurga yang 7, Al-Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khul, Jannatul Na'im, Jannatul Adan, Darus Salam, Darul Jalal. Ini kerja malaikat Ridwan. Tadi tertinggal malaikat Israel yang mencabut nyawa. So malaikat Israel pun ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, yang akan mematikan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah malaikat yang diwakilkan, iaitu Israel. So malaikat Israel ni pun sama juga akan datang dalam rupa yang berbeza. Dikatakan bahawa malaikat Israel ni satu, tapi malaikat Israel ni ada pembantu yang cukup banyak. Dan malaikat Israel ini dia punya rupanya sangat besar. Kepalanya di atas arash dan kakinya berada di bawah 7 petala bumi. Maksudnya matanya sentiasa memandang kepada arash Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk-makhluk semuanya sentiasa berada dalam pandangannya. Jadi kalau kepalanya berada di atas arash, Lauhul Mahfuz, kakinya berada di 7 petala bumi ke bawah, kalau sebesar itulah dia punya saiz, ya bumi ni macam ni je untuk malaikat Israel, malaikat Israel. Taik gigi dia je, bumi ni kecil, tak ada benda untuk malaikat Israel. So untuk mencabut nyawa ni, Israel mempunyai pembantu-pembantu, ada khadam-khadam dia juga. Malaikat Israel juga boleh datang dalam rupa yang menggembirakan, malaikat Israel juga boleh datang dalam rupa yang menakutkan.
Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam satu hari, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, satu hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Israel. Kemudian Nabi Ibrahim tanya kepada malaikatul maut, wahai Israel, cuba kau tunjukkan kepada aku diri kau, bagaimana keadaan kau ketika datang mencabut nyawa orang-orang kafir. Kata malaikat Israel, wahai Ibrahim, kamu tak akan tahan tengok. Kamu tak tahan tengok aku, kata Israel. Tapi kata Nabi Ibrahim, aku nak tengok juga. Maka Israel menyerupai bagaimana dirinya ketika datang mencabut nyawa seorang kafir atau pelaku maksiat. Ketika melihat kepada dahsyatnya rupa Israel alaihi salam, Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Bangun balik. Israel menyerupai rupa yang asal, rupa lelaki lah. Kata Nabi Ibrahim, wahai Israel, kalaulah begini engkau punya rupa, dahsyatnya engkau punya rupa, maka engkau belum lagi cabut nyawa pun orang dah mati dah. Tidak ada satu malapetaka yang lebih besar kepada satu orang, tidak ada satu kedahsyatan yang lebih besar yang berlaku kepada satu orang melebihi daripada melihat muka engkau, melihat engkau punya rupa ni. Dahsyatnya Israel rupanya ketika datang mencabut nyawa orang-orang kafir dan juga ahli maksiat. Nabi Ibrahim tanya lagi, cuba kau tunjukkan kepada aku bagaimana rupa engkau ketika datang cabut nyawa orang beriman. Israel kata lagi, itu pun kamu tak akan tahan wahai Ibrahim. Disuruh juga Israel waktu itu menyerupai seorang yang berpakaian putih, yang bersih, yang wangi, yang cantik. Nabi Ibrahim pun jatuh pingsan sekali lagi kerana begitu cantik terpegun melihat malaikat Israel alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Israel, kalau beginilah engkau punya keadaan ketika engkau datang cabut nyawa orang-orang yang beriman, kalaupun tidak ada nikmat yang lebih lagi apapun yang didapati oleh orang-orang beriman, maka inilah nikmat yang paling besar buat mereka. Melihat engkau punya rupa macam ni adalah satu kenikmatan yang besar kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Israel alaihissalam dalam rupanya yang dia akan datang kepada mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan membawa gambar-gambar syurga. Nabi sebutkan dalam hadis, Israel alaihissalam bila datang mencabut nyawa orang-orang beriman, ahli yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan datang dengan membawa gambar-gambar syurga. Akan ditunjukkan gambar-gambar syurga oleh malaikat Israel. Yang kita duk fikir pula Israel pakai Huawei kot, bawa pakai handphone tunjuk macam tu. Itu macam mana dia akan tunjukkan gambar syurga? Tunggu matilah. Tunggu mati, nanti kita akan jumpa dengan Israel insya-Allah. Mudah-mudahan saat kita berjumpa dengan Israel alaihissalam di waktu yang baik, dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bukan mati yang mengejut, mati yang membawa satu perkara tidak baik kepada kita. Amin. Allahumma amin. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.